Okey, kalau tak ada, ini sekadar ulang kaji sahaja. Perbandingan tahap risiko, pulangan dan kecairan pelaburan. Jadi inilah yang kita perlu pertimbangkan sebelum kita membuat keputusan untuk melabur. Okey. Baik, saya teruskan. Kita tengok balik kita punya stimulus ni tadi. Okey, harga emas untuk tempoh setahun. Baik. Tak perlu takut sebab awak pelajar ekonomi, awak kena biasa bermain dengan carta, graf. Okey, ini kelebihan kita kelebihan pelajar ekonomi, awak boleh mentafsirkan membaca arah aliran carta-carta dan graf ni. Yang awak akan hadapi, awak buka surat khabar je memang awak nampak benda ni. Okey, sekarang kita tengok soalan. Tadi saya dah jelaskan tentang graf ni, saya rasa saya tak perlu sebut balik. Awak dah reti dah baca dia. Kalau kat sini 167, bermula 167 pada bulan Julai, ini Ogos tau, ini Ogos, ini September. Jadi dekat sini adalah pada 15 Ogos 2018 ni, harga emas turun lebih kurang 155 1 gram. Lepas tu dia naik. Kita tengok yang paling tinggi ni berlaku pada Januari, Februari, Mac. Dekat tengah-tengah ni ialah 15 Februari. Lebih kurang lah 20 Februari dekat sini. Okey, hit lah ni tinggi 176 ringgit 1 gram. Okey, dan kali kedua tertinggi ialah pada 2019 bulan Jun. Okey, 176 juga 1 gram. Sekarang berapa sekarang? Sekarang mesti tahu kan harga emas. Saya takut tengok orang beratur kat keluar kedai emas hari-hari kejar beli emas, sebab emas sekarang dah mencecah 255 1 gram. Okey, disebabkan Covid lah sepanjang 2020 harga emas melonjak. Okey, kita teruskan soalan A. Berdasarkan carta, mengapakah arah aliran harga emas sedemikian? Kenapa jadi sedemikian arah aliran harga emas ni? Arah aliran, baik, ini adalah term ekonomi, terma ekonomi yang awak kena biasa guna. Arah aliran, trend, okey. Arah aliran harga emas naik kerana, okey, awak tengok tadi dia banyak naik kan? Naik kerana berlaku permintaan melebihi penawaran, wujud lebihan permintaan. Bila lebihan permintaan memang akan menolak harga barang tersebut naik. Penawaran barang tersebut terhad. Okey, emas ni tak boleh ditanam semula, tak boleh dicipta semula, tak boleh dihasilkan semula. Betul tadi ada yang cakap, saya nampak dekat komen tadi. Dia kata emas ni macam tanah, tapi harga sentiasa naik dan turun. Harga tanah pun naik dan turun. Harga emas pun sama, ada naik dan turun. Okey, penawaran barang ni adalah terhad. Penawaran terhad kerana sumber tidak boleh diperbaharui, saya dah sebut tadi, dan mengalami kepupusan, tidak boleh ditambah. Okey, emas ni macam petroleum, macam timah, okey, dia tak boleh diperbaharui. Jangkaan harga pada masa depan emas dijangka naik. Okey, bila harga sentiasa orang jangkakan naik, maknanya permintaan dia akan sentiasa tinggi. Okey. Cita rasa masyarakat terhadap emas juga akan naik. Masyarakat memang suka beli emas. Emas dijadikan pelaburan selain perhiasan. Okey? Tiada barang pengganti rapat. Maknanya kan emas ni tak ada yang setanding dengan dia. Okey? Tak ada yang kita boleh ganti. Kalau kita tak pakai emas, mungkinlah kita pakai benda lain sebagai hiasan, tapi nilai dia tidak setara. Okey? Seterusnya, pelaburan tersebut boleh menambah pendapatan individu. Baik, yang ini dah masuk soalan kedua. Soalan pertama ni ada soalan tak nak tanya? Berdasarkan carta, mengapa arah aliran harga emas sedemikian? Jadi itulah jawapannya. Okey, jadi arah aliran emas tu naik, okey. Daripada 2018 ke 2019 dia naik, okey. Ini arah aliran yang ketara lah, meningkat. Jadi kenapa meningkat? Okey, jadi sebab-sebab yang saya dah senaraikan tadilah ya. Okey. Baik. Okey, kalau tak ada soalan, cikgu teruskan soalan B. Semua faham lah ni Mas? Okey, mudah-mudah. Okey, pelaburan tersebut boleh menambah pendapatan individu. Buktikan, lagi sekali buktikan. Siapa yang tadi pilih lion, singa tadi kan? Awak memang suka kan soalan ni, betul tak? Okey. Okey, ni soalan buktikan. Macam mana nak jawab?
Pelaburan tersebut boleh tambah pendapatan individu, buktikan pakai gelang emas sampai siku. Tu buktinya ke? Okey. Uyuh. Soalan dahsyat awak ni. Soalan kalah menteri ke ni? Soalan kalah menteri kesihatan ni. Dikaitkan emas dengan vaksin. Saya nampak soalan Haikal Dudu. Cikgu, kenapa sebelum vaksin wujud, harga emas jatuh? Bila vaksin ada, terus naik? Ada kaitan ke emas dengan vaksin? Apa kaitan dia? Okey, sebenarnya macam ni. Yang saya faham, harga emas ni naik disebabkan orang dah kurang keyakinan pada mata wang. Punca dia sebab ketidaktentuan nilai mata wang dunia sekarang ni naik dan turun, orang dah mula kurang yakin memegang mata wang. Jadi dia tukarkan mata wang tu dengan membeli emas. Jadi kan bila berlaku pandemik COVID-19 ni, penuh ketidaktentuan dalam pasaran mata wang dan nilai wang pun memang terjejas di kebanyakan negara. Jadi orang mula mencari cara selamat untuk menyimpan harta. Jadi diorang belilah beramai-ramai beli emas. Bukan sebab emas tu banyak, bukan sebab vaksin, sebab apa? Sebab orang nak cari satu alternatif simpanan yang selamat, yang terjamin. Jadi dia beli emas. Okey. Tu sebab permintaan emas meningkat. Okey, sebab kalau awak tengok tadi pulangan dia tinggi. Okey, pulangan dia tinggi dan risiko dia rendah. Okey, jadi orang memilih untuk menyimpan emas berbanding menyimpan wang tunai. Okey. Baik. Emas dia naik turun harga tapi dia tidak terlalu ketara kadar dia tu. Dia naik sikit-sikit dan turun pun sikit-sikit juga. Okey, sebab risiko dia rendah, pulangan dia tinggi. Seterusnya, kita ke soalan B boleh ya? Okey, kita ke soalan B. Pelaburan tersebut boleh menambah pendapatan individu, buktikan. Apa bukti dia? Bukan pakai gelang sampai siku macam Mami Jarum tu. Okey. Apa bukti dia emas boleh menambah pendapatan? Okey. Okey. Pelaburan tersebut boleh menambah pendapatan individu, buktikan. Okey, kita tengok buktikan mesti ada pengiraan. Macam mana awak nak buktikan benda emas ni boleh menambah pendapatan individu? Iaitu pendapatan dalam bentuk untung. Okey, memperoleh pendapatan dalam bentuk untung, iaitu beza antara harga jual dengan harga beli. Okey, awak beli emas semasa harga rendah. Okey, poin yang ketiga, beli emas masa harga murah dan jual semula masa harga mahal. Contohnya, kita beli emas pada 15 Ogos 2018, harga emas masa tu ialah 154 1 gram. Kita jual semula emas kita pada 5 Februari 2021 semalam dengan harga 225 1 gram. Berapa untung kita dapat dari jualan harga emas tadi? Jualan emas kita tadi, harga jual 225, harga beli kita dulu 154, kita dapat untung 71 gram. Okey, daripada keuntungan. Awak bayangkan kalau awak ada gelang emas tu, berat gelang emas awak tu 20 gram. Berapa untung awak dapat kalau kalikan dengan 71? Dekat 4,000, betul ke? Okey. 4,000 lah 4,000 lebih kurang. Okey. Jadi besar sebenarnya keuntungan tu. Baik, risiko tidak tinggi, risiko sederhana. Contoh kurang risiko ni ialah harga emas tu turun, tapi bila dia turun, kadar dia turun tu sangat kecil. Sedangkan pulangan dia untuk jangka masa panjang sangat tinggi. Trend harga semasa emas sentiasa naik. Sebab itulah arah aliran permintaan emas ni sentiasa meningkat dan terbukti emas ni boleh menambah pendapatan individu. Okey. 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 Soalan B, ada soalan nak tanya tak? Nampak tak betapa emas ni boleh memberikan keuntungan. Jadi kalau awak konsisten mengumpulkan emas, awak boleh apa lagi? Dapat menambah menjana pendapatan, duit ni awak pusing pula, dapat beli lagi emas, dapat untung, awak beli lagi emas. Okey, jadi awak akan dalam jangka masa panjang awak akan terus dapat menambah pendapatan.
Okey, bila awak tengok harga emas turun, awak beli lagi. Lepas tu bila harga emas dah naik, awak jual, awak simpan untung dia. Lepas tu awak tunggu turun, awak beli lagi. Okey, jadi sentiasa dapat menjana pendapatan daripada emas. Okey, ada soalan tak? Sebelum saya masuk ke soalan C, soalan terakhir kita. Okey, boleh saya teruskan soalan C. Untuk soalan B nak kena ada jawapan apa je? Kenapa ada soalan tu? Okey. Okey, kita tengok nak kena ada jawapan apa je. Suhaimah Zamri. Saya dah kupas 5 jawapan dah ni. Banyak boleh dijawab. Suhaimah Zaimi, kita tengok pula. Suhaimah Zamri, kita tengok pula soalan B. Soalan C soalan C. Tadi dah soalan B Pelaburan dalam bentuk simpanan tetap lebih baik daripada pelaburan tersebut. Soalan dia suka letak macam ni Pelaburan tersebut, situasi tersebut, masalah tersebut, pilihan tersebut, inisiatif tersebut, ini berbalik semula kepada stimulus kita. Stimulus kita tadi apa? Apa stimulus? Ni dia. Merujuk balik kepada ni. Dia kata simpanan tetap. Simpanan tetap ni awak simpan duit secara tetap dalam bank perdagangan tu lebih baik daripada awak melabur di sini. Membeli emas ni. Okey. Jadi dia kata setuju tak? Soalan tanya setuju tak untuk soalan C? Dan berikan alasan. Ini soalan rubrik. Okey. Kita guna lagi sekali model inovasi daripada Puan Malisa Zainul. Kali ni kita guna pekok. Okey. Kita guna pekok sebab kita punya soalan ada tanya setuju ke tak setuju. Bila setuju atau tak setuju, kita kena ada pendirian. Okey, pendirian tu maknanya kita kena nyatakan sama ada kita setuju atau kita tak setuju. Okey, kita terus kepada jawapannya. Okey. Pelaburan dalam bentuk simpanan tetap lebih baik daripada pelaburan emas. Maksud dia soalan dia macam itulah. Lebih baik daripada pelaburan emas. Bersetujukah anda? Okey. Jadi kena berikan alasan. Bersetujukah anda dan berikan alasan ni soalan dia tadi berikan alasan. Okey. Okey, kita tengok pekok. Apa dia pekok? Cuba ingat balik. Pekok apa? P ni pendirian, K kerana, O oleh itu, dan kesannya. Pekok. Okey, pendirian yang pertama, saya setuju simpanan tetap lebih baik. Okey, saya setuju simpanan tetap lebih baik. Kerana apa? Kerana kecairannya tinggi. Kecairan tinggi maksudnya simpanan tetap yang awak simpan tu bila awak terdesak awak boleh gunakan dia. Boleh mudah ditukarkan dalam bentuk wang tunai. Kecairan tinggi maksudnya mudah ditukar dalam bentuk wang tunai, iaitu boleh digunakan sebagai tunai pada bila-bila masa, berbanding dengan emas yang perlu menunggu ada pembeli untuk awak dapat tunai. Okey, emas awak susah cair. Okey, simpanan cair sebab awak boleh dapat dalam bentuk wang tunai. Oleh itu, individu boleh mengeluarkan simpanan semasa kecemasan. Contohnya jika berlaku kereta rosak, boleh guna duit simpanan tu, emergency. Kesannya lagi, individu tidak perlu berhutang. Okey, awak ada duit simpanan sendiri, awak boleh guna. Jadi awak tak perlu berhutang dan seterusnya, tiada beban kewangan. Kalau contoh dah ada hutang sedia ada, kita tidak menambah beban kewangan. Okey, emosi stabil, tiada tekanan emosi, dan produktiviti individu akan meningkat. Baik, ini kalau awak setuju dengan simpanan tetap berbanding emas dari sudut tahap kecairan tinggi. Okey, untuk simpanan tetap ni mudah ditunaikan. Okey, macam mana kalau setuju lagi? Setuju lagi? Sebab simpanan tetap lebih baik dari emas. Kenapa? Okey, saya setuju. Saya nak tengok yang tak setuju dulu, boleh tak? Kejap saya nak tengok yang tak setuju dulu. Tadi setuju. Okey, ni kalau tak setuju. Saya tak setuju simpanan tetap lebih baik. Saya tidak setuju simpanan tetap lebih baik daripada simpanan emas kerana tahap pulangannya rendah.
berbanding dengan pelaburan emas. Okey. Tahap pulangan simpanan tetap lebih rendah berbanding pelaburan emas. Oleh itu, individu akan kurang produktif dalam menggunakan modal. Contoh, dia ada 10,000. Okey. Lepas tu dia masuk dalam simpanan tetap dan faedah simpanan tetap tu cuma 5% sahaja setahun. Simpanan tetap dalam tempoh setahun, kita dapat 500 sebagai pulangan dalam bentuk faedah. Ini RM500 kita dapat lepas setahun simpan duit dekat simpanan tetap di bank. Macam mana pula situasi kalau kita buat pelaburan emas? Okey, buat perbandingan. Kita beli harga emas RM150. Harga jualan akan datang RM175 dan dijangka lebih tinggi. Jumlah simpanan emas, kita ada 10,000, kita beli emas pada harga RM150. Okey, dan kita dapat 6.7 gram emas. Faham Kita ada 10,000, kita pergi beli emas yang harganya 150. Okey, kita dapat 66.7 gram emas. Uish, kalau 66.7 gram emas tu dapat apa ya? Dapat rantai panjang tu dengan dia punya loket sekali. Macam itulah gambaran dia kan. Macam banyak je emas. Okey, dapat untung 175 tolak 150 ni. 175 ni bila awak jual balik pada harga tinggi. Okey, sedangkan nak beli 150 saja. Awak darab semula dengan 66.7 gram emas yang awak ada tadi dan awak dapat keuntungannya sebanyak 1667.5. Berapa beza tu? Daripada jumlah duit yang ada 10,000, sama ada awak letak dalam akaun simpanan tetap ataupun awak beli emas, awak dapat pulangan yang lebih tinggi dengan simpanan emas sebanyak RM1,167.50 lebih berbanding RM500 sahaja dalam simpanan tetap. Sebab tu awak tidak bersetuju simpanan tetap lebih baik daripada emas. Macam tu. Jadi awak boleh buktikan dia punya perbezaan pulangan dia. Kesannya individu tidak memperoleh pendapatan tambahan yang tinggi. Okey, kalau dia kekal dekat 500 tu pendapatan dia rendah. Seterusnya dia tidak boleh menggunakan pendapatan tambahan dia untuk membeli barang-barang kehendak yang lain. Hal ini akan menyebabkan individu tidak dapat memaksimumkan kepuasan dan akhirnya taraf hidup tidak meningkat. Maknanya kalau awak kekal 500 kan, tak apalah 500 setahun, bolehlah tu dari tak ada kan. Biasa cakap macam tu lah kan. Jadi taraf hidup awak tak meningkat lah. Okay, tak ketara lah peningkatan taraf hidup tu. Tapi kalau awak melabur emas setahun awak dapat 1,167 tu, kalau awak kumpul 3 tahun awak dah dapat hampir 5,000. Okey, 4,000 lebih. Dan 4,000 lebih tu awak boleh buat macam-macam. Contohnya awak boleh buat duit muka, deposit untuk beli kereta idaman contohnya. Ataupun awak boleh bayar sebagai duit muka untuk awak booking nak beli rumah contohnya. Sesuatu kalau awak jana pendapatan tambahan yang lebih tinggi daripada pelaburan. Jadi nampak tak perbezaan kat situ dan macam mana awak menyokong jawapan awak tadi. Okey, saya dah bagi satu contoh setuju dan tak setuju. Setuju tadi sebab simpanan ni tahap kecairan dia tinggi, awak mudah guna duit tu. Tapi tak setuju sebab simpanan tetap ni pulangan dia rendah. Kena jelas. Saya tunjuk lagi satu jawapan setuju. Kalau awak setuju balik semula dengan simpanan tetap ni lebih baik awak kata daripada simpan emas. Kenapa? Kerana dilindungi oleh PIDM. Pernah dengar PIDM? Pernah dengar PIDM? Oh, saya nampak rancak dekat chat dah tanya pasal sijil dah tu. Okey. Okey, boleh fokus dekat saya ya. Sijil nanti dapat, tak dapat PM tepi. Okey. Fokus kat cikgu dulu. Baru ada seorang jawab, Nuha. Nasib baik. Nasib baik Nuha Afifah, anak murid Cikgu Nur Zulia ni jawab. Dia kata dia pernah dengar PIDM ni. Okey, saya bukan Cikgu Siti Nur Zulia nama kat situ. Saya Cikgu Fiza. Okey. Tak ada nama saya je. Okey. Okey, pernah dengar PIDM. Kita dekat PIDM sekarang ni, tak payah cerita pasal sijil Okey.
Okey, saya setuju simpanan tetap lebih baik sebab bukan sebab dapat sijil, sebab dilindungi oleh PIDM, dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia. Duit simpanan kita dalam bank perdagangan sebagai simpanan tetap tu dapat dilindungi. Okey, dilindungi macam mana? Oleh itu simpanan tetap adalah bebas daripada risiko, kosong risiko, tak perlu takut apa-apa. Contohnya jika wang itu musnah dalam kebakaran, akan dijamin oleh pihak kerajaan sepenuhnya. Okey, contoh apa-apalah bencana alam berlaku ke, bank tu tenggelam ke, dengan banjir ke apa benda ke, PIDM akan menjamin wang simpanan tetap kita di dalam bank. Okey, itu kelebihan dia. Okey, jadi awak bersetuju. Okey, kesan lagi ialah kesannya individu tidak mengalami kerugian, seterusnya individu masih boleh menambah pendapatan. Bila dapat tambah pendapatan, dapat beli kehendak, dapat maksimum kepuasan, dapat pendapatan jangka panjang. Okey, emosi stabil, tiada tekanan emosi dan produktiviti individu meningkat. Kita jadi orang yang produktif bila kita punya kewangan stabil. Kita boleh bekerja dengan baik, kita boleh menghasilkan sesuatu, kita boleh buat macam-macam lah kalau kita jadi individu yang produktif. Okey, itu kesan akhir dia. Okey, impact daripada memilih pelaburan tadi. Itu adalah kalau awak setuju simpanan tetap lebih baik daripada pelaburan emas. Okey, boleh? Ada soalan tak setakat ni? Awak bersama saya ke awak tertinggal dekat kepala buaya tadi tu? Okey, setakat ni faham ke bank tenggelam? Okey, awak ketawa bank tenggelam. Dekat Kota Tinggi kan memang banjir kan? Ada tempat-tempat banjir bank dinaiki air lah bukanlah tenggelam. Okey, ada soalan setakat ni? Baik, jadi macam ni cara jawab menggunakan model pekok, kena ada pendirian, lepas tu awak kena cakap kerana, oleh itu dan kesannya. Okey. Okey. Okey, tidak setuju simpanan tetap lebih baik kerana tahap pulangan rendah. Okey, satu lagi. Kalau tak setuju tahap simpanan tetap lebih baik kerana kecairannya rendah berbanding dengan pelaburan emas. Okey, maksudnya bila awak simpan duit tu, tahap kecairan dia rendah pun boleh jadi awak salah guna juga. Ini pun boleh juga dijadikan sebagai jawapan. Oleh itu, individu yang kurang disiplin menyimpan akan menggunakan wang simpanan tersebut untuk perbelanjaan harian ataupun kurang penting ataupun beli barang tahan lama yang tiada nilai tambah pada masa akan datang. Okey, berbanding dengan pelaburan emas, kalau awak beli emas tu dalam bentuk gold bar contohnya, awak sukar nak cairkan dia. Okey, kalau awak perlukan wang yang tak penting, awak boleh pertahankan emas tu. Tapi kalau simpanan tetap, awak mudah ambil. Jadi kesannya pendapatan tambahan melalui simpanan tu akan terjejas juga. Seterusnya, tidak boleh menggunakan pendapatan tambahan untuk capai cita-cita tadi. Nak beli rumah, nak beli kereta, tak sampai. Sebab awak simpan, lepas tu awak guna. Awak simpan, lepas tu awak guna. Okay? Walaupun simpanan tetap ada tempoh dia, tapi kecairan dia rendah. Awak masih boleh ambil dan gunakan wang tersebut. Hal ini menyebabkan individu tidak dapat memaksimumkan kepuasan pada masa akan datang dan akhirnya taraf hidup tidak meningkat. Ini pun boleh menjadi kesan yang buruk juga. Okey, kalau yang tadi kecairan tinggi. Okey, sekejap dah terinsure pula. Kecairan tinggi boleh membantu dari satu sudut membantu juga, dan dari sudut yang lain kalau awak tidak disiplin menyimpan, matlamat simpanan awak tu tidak tercapai. Okey. Okey, soalan pengukuhan tadi saya dah bagi kan. Okey, jawab soalan kesan imbangan pembayaran tadi tu. Latih kesan-kesan imbangan pembayaran kepada masyarakat, kesan imbangan pembayaran defisit atau lebihan kepada negara, dan kesan imbangan pembayaran lebihan atau defisit kepada kerajaan, okey, kepada firma. Jadi jadual yang saya bagi tu tadi boleh buat dalam jawapan, dan jadual yang terakhir tadi tu yang kosong tadi tu saya tinggalkan untuk awak berbincang dengan cikgu. Nanti boleh tengok balik. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, bukan dimasak ya emas itu. Okey. Tahap kecairan ni maknanya bagaimana wang itu mudah untuk ditunaikan. Okey.
ditukar duit kan. Okey. Terima kasih Tuan Azmi, terima kasih Puan Malisa Zainul, okey, yang membantu calon-calon di ruangan chat yang sangat-sangat bermanfaat, okey. Jadi cikgu rasa slide cikgu pun dah ke penghujungnya ni. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, kita ada 4 minit lagi. Okey. Ada apa-apa nak soal tak nak tanya? Kalau tak ada, dah habis ke cepatnya masa berlalu? Aiman Azmi, cepatnya masa berlalu. Okeylah, cikgu tambah satu lagi soalan boleh ke? Satu soalan bahagian B, tambah lagi. Boleh ke? Amboi, tak sangka dah habis. Farah Jasmine, terima kasih. Kita dah siri yang kelima pelajar, kita dah siri yang kelima. Kita ada 2 je siri lagi. Cikgu, PIDM tu kena bayar ke cikgu? PIDM ni automatik dalam bank perdagangan. Okey, pendeposit akan dijamin simpanannya oleh PIDM. Okey, mesti dalam bank perdagangan lah. Kalau awak pinjam, kalau awak melabur dekat tempat yang tidak tidak ada PIDM, tak dapatlah perlindungan tu Okey. Ada soalan lain? Terima kasih, sama-sama. Kita ada 2 lagi slot nanti Jadi saya harap beginilah semangatnya anak-anak didik yang nak berjaya ni dalam ekonomi. Okey. Tahap kecairan rendah maksudnya susah nak tukar kepada wang tunai. Ya, betul. Tahap kecairan rendah tu maknanya dia beku. Dia beku. Dia susah nak jadi tunai. Itu tahap kecairan rendah, dia tak cair, dia beku. Awak fikir emas tu awak boleh ketuk-ketuk sikit-sikit jadikan duit, susah Jadi tak berlaku macam tu. Jadi dia tahap kecairan rendah. Okey. Okey, disaurus. Okey, ingat tahap kecairan rendah tu maknanya dia beku. Okey. Bagus. Okey. Cikgu, kalau kita simpan berbilion dalam bank perdagangan yang kena bencana, PIDM bayar balik ke cikgu? Saya tak faham. Okey, kalau dah dia kata Perbadanan Insurans Deposit Malaysia, selagi awak merupakan pendeposit di Malaysia, dana tu akan dilindungi. Okey, akan dilindungi. Okey, sama-sama. Okeylah, cikgu rasa jelas Eat Baby sampai ke akhirnya bertanya soalan. Bagus, syabas. Okey. Pelaburan forex boleh ke kita kerja? Itu bentuk pelaburan menjana pendapatan tambahan. Dia bukan pekerjaan. Dia satu-satu cara untuk kita menjana pendapatan tambahan. Okey. Okey, moga semua mendapat A cemerlang. Okey, doa Puan Malisah kepada semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk itu segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya ada kesilapan ataupun mana-mana penyampaian saya mungkin kurang sempurna atas kelemahan diri saya sendiri, saya sangat teruja dengan respon semua yang aktif bersama saya pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak dan moga kita ada rezeki berjumpa di lain masa. Okey, terima kasih banyak-banyak. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu serah semula kepada pengerusi. Okey. Bye, jumpa lagi. Bye, jumpa lagi situ. Salah tengok. Sama-sama. Macam tak nak stop kan. Kita rakam Zoom sambung. Bapai kat sini. Tak seronok. Okay. Share with kami. Sampai tak haus kan. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nurul Hafizah binti Samad daripada SMK Taman Keramat di atas perkongsian ilmu yang diberikan sebentar tadi. Sebelum berakhirnya slot kita pada petang ini,
Mohon kepada guru-guru dan juga pelajar untuk mengisi link kehadiran yang telah dikongsikan di ruangan live chat tadi. Maka selesailah sudah sesi perkongsian slot kelima, teknik menjawab soalan kertas 2 Gombak on top pada kali ini. Jangan lupa untuk slot seterusnya akan ke udara lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Dengarkan 2 pantun kerat daripada saya. PKP 2 bersambung lagi. Minggu hadapan kita berjumpa lagi. Oleh itu, kita tangguhkan slot kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Dengan ini, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.